Dia kata kalau janggut tu tebal atau jambang tu tebal, maka hukumnya adalah sunat menjilat-jilati, menjilat selat-selat jari kita tu. Tapi kalau mandi hadas, hukumnya adalah wajib, bukan sunat. Itu adab tu. Baik, kemudian dan janggut tu, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu. Tempat berlipat tu mana? Celah peha kita, perut kita, celah ketiak, berlipat kaki, jari-jari kaki. Itu semua dikatakan tempat yang kalau kita tak berusaha untuk sampaikan air, memang susah nak sampaikan air. Walaupun kita mandi dalam sungai sekalipun, maka gosok. Baik, kemudian dan tempat tumbuh rambut, baik nipis maupun yang tebal. Sebab rambut nipis tebal ni dalam masalah mandi dan Ustaz ada keizinan syarak untuk biar lepas dia tak. Kecuali masalah ambil wuduk saja. Kalau mandi sama ada janggut tebal ke janggut nipis ke, maka hukum menjilat-jilat itu hukumnya adalah wajib. Baik. Kemudian jangan dikatakan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwuduk tadi. Sebab itulah diperintah kita sebelum kita mandi itu kita basuh dulu kemaluan. Basuh tempat mana yang patut kita basuh. Kalau nak pergi buang air besar, pergi dulu. Kalau buang air kecil, pergi dulu. Bila nak ambil wuduk, maka kalau kita terbuang air kecil, maka batal wuduk, kena ambil semula. Sebab itulah di sini juga dikata kalau sentuh kemaluan, maka kena ambil wuduk sekali lagi. Apa wuduk tadi? Dan jika sentuh tangan dengan kemaluan tu, maka ulangi wuduk pun sekali lagi. Baik. Di sini minta maaf banyak-banyak. Kakak-kakak, abang-abang kita, minta maaf banyak-banyak kat kita. Baik, orang perempuan wajib mandi hadas keadaannya duduk. Kenapa orang perempuan wajib mandi hadas besar? Mandi hadas besar ni dalam keadaan duduk. Terutamanya orang perempuan yang sudah berkahwin dipanggil as-sayyib. Sebab tu minta maafnya, kita ni bukan masalah benda yang tak baik. Benda ni benda baik. Kadang-kadang ada orang dia tak erti lagi ni. Sebab apa kena mandi duduk? Macam ni. Sebab wajib menyampaikan air atau wajib kena air di dalam kemaluan orang perempuan. Bila dia duduk, kemaluan tu terbuka. Mana yang terbuka tu yang nampak, maka wajib disampaikan air ke tempat yang terbuka tersebut. Atau namanya kalau perempuan yang sayyid atau perempuan yang sudah berkahwin. Tapi kalau perempuan yang belum berkahwin, dia panggil bikir atau bikrun. Kalau dia duduk tak terbuka, dia tak terbuka, itu tak wajib sampaikan air. Tapi kalau perempuan yang dah kahwin, dia terbuka kemaluannya, duduk tu, maka yang nampak ketika duduk itu wajib disampaikan air. Orang lelaki-lelaki ni sebenarnya pun wajib duduk juga. Tapi bukan soal kemaluan dia, tapi soal kemaluan habla belakang dia. Duduk. Tengah orang lelaki-lelaki kata, dia kata dia angkat kaki sebelah boleh sampai air. Sebab itulah kadang-kadang macam ni. Bila kita duduk, sunat kita teran sikit supaya lubang dubur tu kembang, kita kena jirus air kat situ. Sunat. Sebab apa? Sebab bila kita buat air besar, bila kita meneran tu, yang terbuka tu anggota zahir. Sebab itulah Masya Allah tuan-tuan. Kenapa sampai macam ni? Sebab kita takut yang Nabi kata, hadis Nabi kata tu, 1 inci yang tak kena mandi hadas, tak kena air, maka fannaru aula bih, maka neraka lebih layak untuk dia. Untuk kena anggota tu. Neraka maksud neraka Allah SWT. Sebab itulah kita mandi hadas tu kena hati-hati. Orang perempuan kena duduk, orang lelaki pun wajib juga duduk. Pasal apa? Sebab lubang dubur dia tu najirah, nak duduk, kembangkan sikit. Dia sebab jadi anggota yang zahir. Baik, kemudian jadi ambil wuduk, lepas tu jangan sentuh kemaluan. Lepas itulah kemaluan tadi ni kita siap-siap dah basuh. Kita siap-siap dah, mana tempat pelipat-pelipat tu kita dah niat dah. Kalau mandi tu
tu kita dah sentuh dah kemalan kita kat situ dah. Kita dah niat mandi dah. Kalau tak niat mandi tak boleh. Kita ambil wuduk dan kita jangan sentuh kemaluan dah. Ratakan air cukup. Gitu. Kalau tersentuh kemaluan, maka wajib ulang semula wuduk. Pandang dekat sini lah kadang-kadang orang kita dia buat macam ni. Last dah mandi selesai semua dah. Baru dia ambil wuduk. Pun boleh juga, tak salah. Tapi Rasulullah dia buat sebelum mandi hadas, maka dia ambil wuduk dulu. Ataupun pertengahan mandi dia ambil wuduk dulu. Jarang sangat Rasulullah ambil yang last kali tu. Itu yang para sahabat tanya kepada Aisyah. Sebab Aisyah di antara isteri Rasulullah yang bijak. Sebab dia muda, dia bijak. Jadi sahabat tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, Rasulullah bila bersama dengan kamu, bila dia mandi? Bila dia mandi hadas, ditanya kepada Aisyah, sahabat nak tahu macam mana perbuatan Rasulullah. Bukan keaiban, bukan nak buka keaiban ni, tapi nak tahu macam mana Rasulullah buat. Maka Aisyah kata, terkadang-kadang Rasulullah bila selesai dah bersama dengan aku, maka dia terus mandi. Malam tu juga Rasulullah mandi, terus mandi. Baik, ada orang tanya saya, dalam kitab fiqh pun ada benda ni. Boleh tak mandi hadas sekerat besok sambung balik? Ada tak? Boleh tak? Macam mana keadaan? Malam tu ini mungkin orang pengantin baru, dia malu dengan mak mentua, bapak mentua, besok kena basah rambut semuanya. Malam tu bila dalam sama dengan suami isteri ni, maka dia pun basuh kepala, setakat kepala basuh tu, lak bagi kering. Lak bagi kering. Jadi besok mandi, besok subuh besok hanya daripada apa ni tengkok ke bawah sambung balik, continue balik ke mandi tu. Boleh ke tak boleh? Maka jawapannya adalah boleh. Pasal apa? Sebab mandi ni tak wajib mualat, tak wajib berturut-turut. Macam ambil wuduk juga, ambil wuduk pun tak sunat, tak ada wajib mualat. Tak wajib mualat, tak wajib berturut-turut. Baik. Jadi kalau tanya macam tu, jawapannya itulah. Mula-mula kita niat mandi, basuh kepala apa semua, betul kita lap kering, tidur. Besok pagi sambung. Pun dah kering dah lap kering apa semua dah. Tak payah mandi dah, pasal dah niat mandi. Besok sambung balik mandi tu. Boleh tak boleh? Jawapannya adalah boleh. Sebab apa? Sebab tak syarat mandi hadas besar tu mualat berturut-turut, tak syarat. Tapi Aisyah dijawab soalan sahabat tu, dia kata ada kalanya Rasulullah mandi terus. Mandi terus. Kalau mandi lepas sama-sama, mandi terus malam tu juga. Terus baru Rasulullah tidur. Baik. Ada kalanya Rasulullah ambil dulu wuduk apa semua, basuh kepala dia siap-siap, besok sambung mandi pula. Ni Aisyah cerita ni. Dan ada kalanya Rasulullah mandi, ambil wuduk malam tu Rasulullah tak mandi. Terus tidur. Basuh apa yang patut kita ni, ambil wuduk, Rasulullah tidur. Dekat subuh ataupun sebelum subuh baru Nabi mandi secara betul-betul. Nabi mandi. Jadi tiga keadaan. Nak mandi dulu pun boleh, ataupun nak mandi separuh pun boleh, ataupun nak mandi besok pagi tu nak masuk subuh kita mandi pun boleh. Tapi Rasulullah tahajud dia tu wajib. Sebab tu Rasulullah tak pernah tinggal tahajud setiap malam. Bila nak daripada pertabadan Nabi jadi Rasul sampai dah dia wafat, tak pernah tinggalkan tahajud. Sebab dalam surah Muzammil diceritakan oleh Nabi SAW ni, hukum mengatakan tahajud bagi dia, sembahyang malam bagi dia tu hukumnya adalah wajib. Bukan sunat muakkad. Kita sunat muakkad. Baik. Jadi bila tersentuh kemaluan, maka hendaklah kita ulang balik kita punya mandi, kita punya wuduk. Baik. Dan ingat, dan perkara yang wajib dalam mandi ini ialah tengok dia kata tiga macam dia kata tadi lah. Di antara khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi kan dia tidak ada, yang kedua tak ada, dia menghilangkan najis daripada badan. Jika ada, yang itu tidak ada pada Imam Nawawi. Ini ada yang tulis ni ialah Imam Nawawi, Imam Rafi'i saja mengatakan
pula lah kata Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini satu guru? Wallahu a'lam lah, saya tak tahulah. Tapi kalau Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar, mereka ni satu guru. Berguru dengan Syekh Zakaria Al-Ansari. Mereka satu guru. Tapi kalau Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ni, wallahu a'lam, saya tak tahu, mungkin satu guru, kita pun tak tahu, sebab mereka itu satu zaman. Satu zaman, tempat yang sama pula tu. Mungkin mereka satu zaman, mungkin mereka satu guru. Wallahu a'lam. Tapi khilaf di kalangan mereka. Imam Nawawi kata tak syarat hilangkan najis dulu pada badan. Imam Rafi'i kata wajib syaratnya. Kalau ada najis tak sah mandi, kata Imam Rafi'i. Tapi walau bagaimanapun mereka ittifaq. Ittifaq mengatakan kalau najis tu boleh sekali mandi, maka wajib dihilangkan. Ittifaq mereka tu dalam bab tu. Tapi dulu ke kemudian ke, yang itu mereka tak ittifaq. Imam Nawawi kata tak wajib, Imam Rafi'i kata wajib hilangkan dulu. Di situ letak dia punya sumber kekhilafan mereka tu. Tapi ulama dulu dia khilaf, dia tak sampai bergaduh. Dia tak sampai masa muka. Tapi ulama kita sekarang bila berkhilaf pendapat, maka mereka masa muka tak tegur. Padahalnya mereka yang khilaf tu biasalah. Mana ada dalam keadaan manusia itu satu kepala. Di zaman kita mana ada. Bukan zaman kita, zaman Nabi Adam sampailah kepada kepada saat kiamat nanti ni, tidak ada manusia satu kepala saja, tidak. Jadi ragikanlah khilaf tu. Baik. Dan perkara yang wajib dalam wuduk ialah tengok niat. Nama dah dalam wuduk, nak wuduk mandi hadap besar ke, wuduk nak sembahyang ke, maka ini yang wajib. Tengok kata dia. Yang pertama niat. Niat tu dulu saya dah sebut dah. Sebelum ni dalam masalah manjahat berwuduk tu saya dah sebut dah. Masa basuh tangan yang kita baca doa Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa na'udzuka minas syahmi wal halakah. Kita basuh tangan, boleh tak niat basuh tangan? Maka ittifaq ulama mengatakan boleh, dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat jangan putuskan niat sampai basuh muka. Yang ni yang kadang-kadang orang keliru ni. Saya ulang balik niat dalam masalah wuduk ni, kalau orang tanya boleh tak kita berniat masa kita basuh tangan, kita buka bab, kita basuh tangan, baca doa Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa a'udzubika minasy syahmi wal halakah. Kita baca doa tu. Kalau orang tanya boleh tak kita berniat kat situ, basuh tangan kita nak nawaitu wuduk lillah ta'ala, saya akan wuduk kerana Allah Ta'ala, boleh tak? Biasanya orang macam kita ni lah, macam saya pula, nama nak kita berniat masa letak air ke muka. Tambah muka, letak ke muka tu, kita niat ambil wuduk. Tapi boleh tak masa basuh tangan ambil wuduk? Maka ulama ittifaq mengatakan boleh, dengan syarat. Apa syaratnya? Dengan syaratnya bila kita niat pada basuh tangan tu, maka jangan diputuskan niat wuduk itu sampailah kita basuh muka. Maknanya daripada basuh tangan tu, nawaitu wuduk Allah Ta'ala, kita basuh tangan, kita berkumur-kumur, masuk air ke hidung, maka sentiasa dalam hati kita tu mengingatkan aku berwuduk, aku wuduk sampailah basuh muka. Sampai basuh muka, boleh berhenti. Niat kita tu aku berwuduk sampai basuh muka, boleh stop dah, boleh berhenti dah. Tapi walaupun boleh berhenti, daripada basuh muka sampai basuh kaki tadi ni, jangan ada perkara yang memutuskan niat wuduk. Jangan ada perkara yang memutuskan niat wuduk. Contohnya macam mana? Yang putus niat wuduk ni, dengan basuh muka, elok, selesai. Niat ambil wuduk, lepas tu basuh tangan, tiba-tiba terlintas dalam hati mengatakan, kalau handphone aku bunyi, aku nak pergi cakap. Batal masa tu juga kita punya niat wuduk. Sama macam mana kita solat. Usalli fardhu zuhri Allahu Akbar. Cantik
dah niat muqaranah tu, muqaranah hurufnya dia. Allahu Akbar qosak taratain. Elok je masuk dalam masa sembahyang tu. Elok masa niat tu, masa muqaranah dalam takbir. Allahu Akbar, cantik niat dia. Tapi tiba-tiba masa rukuk, masa i'tidal, masa sujud, tiba-tiba terlintas hati, aku nak buka pintu lah, suami aku balik. Batal sembahyang masa tu juga. Pasal apa? Sebab memutuskan niat solat dengan niat benda lain. Sama lah macam masalah wuduk ni. Tengah ambil wuduk, masa basuh tangan, itu wuduk letaklah tu. Kita baca doa Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah tu. Kita basuh tangan, kubur-kubur, jangan putuskan niat tu. Sedangkan niat aku wuduk, sampai basuh muka, sampai juga diam. Tiba-tiba terlintas hati kita, terlintas hati kita, aku nak masak nasi, saya lagi ke kedai lah. Batal wuduk. Pasal apa? Sebab berniat benda yang boleh memutuskan niat ibadat. Yang ni berat kita ni. Berat sangat kita ni. Kadang-kadang teringat tengah wuduk, teringat macam-macam. Jadi ulama kata teringat dengan niat tu sama ke tak sama? Maka ulama kata kalau teringat datang daripada fikiran, kalau niat datang daripada hati. Macam mana kita nak beza? Macam mana nak bezakan yang datang daripada hati, yang datang daripada fikiran? Macam mana nak beza? Yang ni orang tu sendiri yang berlaku tu lah. Kalau datang daripada hati dia, maka bakal lah niat tu, bakal lah. Tentang fikiran dia, teringat fikiran, yang tu tak batal. Saya kira-kira lah, yang saya kira-kira lah, rasa-rasanya yang kita teringat tu ialah daripada fikiran. Sebab otak kita tak konsentrate dengan wuduk, dengan apa kita buat ibadat tu. Tu yang kadang-kadang boleh jadi macam tu. Jadi apa ala kuliahnya, niat ambil wuduk, nawaitu istighfar salat, ataupun nawaitu wuduk lillah ta'ala, boleh berlakukan yang macam tu pun. Baik, kemudian yang kedua, benda yang wajib dalam wuduk tu ialah membasuh muka sekali. Sekali tu wajib, dua tu sunat, tiga tu sunat. Tapi kalau mengkali atas dua, hukumnya adalah makruh. Macam mana? Ambil wuduk, nama wuduk Allah Ta'ala, basuh muka kali pertama. Lepas tu basuh kedua, terus basuh tangan. Maka basuh muka tadi dia hukumkan makruh. Pasal apa? Sebab hanya disimpankan atas dua kali basuh, atas dua kali sapu, hukumnya adalah makruh. Tiga dapat sunat balik. Empat ni lah kadang-kadang jadi haram. Kita ambil wuduk, basuh muka 4 kali, basuh tangan 4 kali, sapu kepala 4 kali, basuh kaki 4 kali, 4 kali. Yang 4 kali tu terkadang-kadang hukumnya adalah makruh dan terkadang-kadang hukumnya adalah haram. Bila kata haram, bila mana kita menggunakan air yang musabbal. Apa air musabbal? Air yang disabilkan untuk berwuduk. Contohnya seperti air masjid kita yang khas untuk wuduk, air musalla yang khas untuk wuduk, air madrasah yang khas untuk wuduk, air barasa yang khas untuk wuduk. Maka pada ketika itu hukumnya haram kita membasuh lebih daripada 3 kali. Sebab sudah nak masjid, surau, janganlah buat air ni semena-mena. Ada orang katakan, air ni wakaf. Wakaf apa? Wakaf am ke wakaf khas? Kalau wakaf am, lain. Kalau wakaf khas, lain. Sekarang masjid kita ni, ambil tempat wuduk tu, wakaf khas ke wakaf am? Khas untuk ambil wuduk ke atau penggunaannya umum? Atau wuduk? Bila kata wakaf khas untuk wuduk, tak boleh lain. Tak boleh. Ada tempat di kampung sekat Kedah dulu ni, masjid kampung, hari Jumaat cuti, benda ni sekarang Kedah cuti Jumaat. Pagi kan sibuk bawa motor ke masjid. Bawa motor. Bawa motor. Kita tak buat apa. Saya baju hal ke masjid. Rupanya nak basuh motor dengan air kolam. Air kolam masjid, basuh motor. Ada bawa kereta pula. Masuk masjid, bawa kereta. Nak betul selama je ambil kolam masjid. Bos sabun, kereta dia. Basuh kereta kat masjid. Air wakaf, hukumnya haram. Tok Imam saya nak tanya kat sini, adakah bebas kita nak gunakan elektrik di sini untuk cas handphone, cas kita punya iPad, cas kita punya
laptop, kita punya komputer, adakah bebas? Tak bebas kan? Macam tu lah penggunaan air tu pun tak bebas. Ada setengah orang kata, saya bayar nak lepas saya guna saya bayar. Okey, bayaran untuk apa sebenarnya bayaran? Kalau bayaran tu, kita tahu kadang listrik kita yang kita guna untuk cas handphone kita, nak cas kita punya laptop kita, komputer kita, cas yang tu, tahu kadang berapa orang kita guna? Silakan. Tapi kita dah tahu ke? Lagi pula dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan penggunaan listrik itu adalah hak semua orang. Awak nak kita minta izin. Berat kita ni. Berat. Tapi orang tak faham masalah ni kan. Jangan nampak dah. Jadi nak basuh muka, jangan guna sampai 4 kali basuh, 5 kali basuh tangan. Baik. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua sikunya. Sekali tu wajib. Dua kali tu sunat. Tapi mengekali atas 2 kali tu punya makruh. Nak hilang makruh, basuh kali ketiga pula, baru dapat sunat balik. Yang keempat, menyapu sebahagian daripada kepala sekali sebagai kepala tu wajib. Nama tak? Tapi dulu kita dah sebut, kepala tu hukumnya sunat kita basuh semua, sapu semua sekali. Basuh, basahkan tangan, letak macam tu, letak macam ni, tarik ke belakang, tarik ke depan, balik macam tu. Itu sunnah Nabi SAW buat macam tu. Sebahagian memang ada hukumnya wajib, tapi basuh semua tu, sapu semua, hukumnya sunat. Dulu saya dah sebut dah juga dalam kitab Nurul Diam je lah. Nampak dah dia sebut, dia kata apa? Dia kata anggota wuduk, anggota yang kena air wuduk akan mengeluarkan cahaya. Sebab umat Muhammad nanti di akhirat nanti ni, nak kenal mana di umat Muhammad, dia akan mengeluarkan cahaya. Wajah, muka, apa ni anggota yang kena wuduk tu, air wuduk tu akan mengeluarkan cahaya. Muka kita akan keluar cahaya, tangan kita akan keluar cahaya, kepala kita akan keluarkan cahaya, kaki kita akan keluarkan cahaya, telinga akan keluarkan cahaya. Akan kena anggota wuduk. Sebab tu mengelak air punya wuduk, baru sampai kita wuduk, hukumnya ada nama makruh. Pasal apa kita lak cahaya tu? Itu daripada mafhum daripada hadis lah. Baik. Kemudian nyapu sebagai daripada kepala sekali. 5. Membasuh kedua kaki sampai ke buku lali sekali tu punya wajib. Tapi ada sunat hukumnya. Nak sampai ke separuh daripada betis kita tu, kita sapu, kita basuh. Dan keenamnya tertib. Baik. Dan kata dia, dan yang lain daripada itu, lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad pada sunat yang dituntut. Berat tuntutnya tu. Sapu semua, basuh yang kedua, basuh yang ketiga. Hukumnya adalah sunat muakkadah. Bila kata sunat muakkad, dituntut kuat sunatnya itu. Sebab itulah jangan tinggal. Ada kelebihannya sangat banyak. Terutamanya kan bila kita ittiba Rasul. Ittiba Rasul. Kita dalam masalah ittiba Nabi kita ni kan, maka kita taklah memberatkan. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadat, ikut Nabi. Macam mana nanti di hujung buku kitab ni kan, bukan di hujung lah, dekat-dekat nak hujung masalah apa Nabi kata, Muaz bin Jabal mengadu dekat dia, dan akhirnya Nabi kata kan, wahai Muaz, Nabi kata, kalau kau ikut aku, walaupun pada perkara yang kecil, maka engkau akan selamat nanti di akhirat. Walaupun perkara yang kecil sekalipun, kalau kau buat tu, ikut aku. Maka dapat apa? Dapat dia kata, apa dia keselamatan di akhirat. Banyak pada kita ikut Nabi ni. Sebab itulah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu. Baik, kemudian paling usahlah, orang yang tidak mengambil berat dengan yang sunat ini adalah rugi. Rugi sangat-sangat kalau kita tak ambil apa dia kata, tak ambil berat masalah ni. Dia kata orang yang mengambil berat dengan yang sunat ini adalah
adalah rugi. Bahkan boleh buat yang membawa yang wajib kepada bahaya. Apa bahayanya? Basuh yang kedua, basuh yang ketiga. Kalau kita tak sempurna basuh yang pertama, kita boleh cover dengan basuh yang kedua dan basuh yang ketiga. Sebab itulah kalau kita tak beratkan, kita ambil basuh sambil lalu dulu, tapi tak buat yang kedua yang ketiga, kemungkinan yang pertama tak sempurna, maka tidak sah kita punya wuduk. Tak sah wuduk, maka tak sah ibadat solat. Tak sah ibadat solat, maka tanggungan nanti kita di akhirat ni tuan-tuan. Jaga ni baik-baik. Baik, kemudian kerana pasal apa tu? Kerana perkara-perkara yang sunat merupakan penampung kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Ni kaedah. Soal sunat ni kaedahnya ialah apa peranan sunat? Sunat ni peranannya ialah menjadi penampan pada kekurangan pada yang wajib. Okey. Dia pun dekat dalam sini ya. Kita ambil contoh misal, okey. Contoh misal macam ni. Kadang-kadang kita punya solat wajib tak sempurna. Apa tak sempurnanya? Mungkin tak khusyuk, mungkin tak ada hati-hati, mungkin tidak ada tazallul, mungkin tidak ada tawaduk, mungkin tidak ada merendahkan diri dalam solat tu. Maka semua solat macam tu hukumnya adalah kekurangan. Baik. Apa yang menampal kekurangan? Solat yang dalam keadaan kekurangan, solat wajib dalam kekurangan. Maka yang menampungnya adalah solat sunat. Baik. Bila solat sunat tu juga kekurangan. Solat sunat tu juga tak khusyuk. Solat sunat tu juga tak ada tazallul. Solat sunat tu juga tidak ada tawaduk dan sebagainya. Maka mungkin tak solat sunat tu menampung kepada yang wajib? Mungkin tak? Maka ini yang Nabi sebut keistimewaan umat dia. Walaupun yang sunat tu tak sempurna, tapi yang sunat tu dapat menampung juga pada yang wajib, walaupun tak sempurna sekalipun. Baik, kalau macam itulah orang yang tak buat sembahyang sunat rawatib, tak buat, walaupun dalam keadaan yang fardu tu dia ada kekurangan, tapi yang sunat dia tak buat, maka penampungnya tak ada, ataupun penampannya tak wujud. Maka jadilah yang wajib itu dalam berterusan dalam keadaan kekurangan. Itulah peranannya wuduk. Bila basuh wuduk yang pertama, itu wajib, yang kedua sunat, yang ketiga sunat. Jadi yang kedua dan ketiga tu apa peranannya? Peranannya nak menampung pada basuhan yang pertama yang wajib itu, kalau yang wajib itu dalam keadaan kekurangan. Baik, kalau dah dua-duanya sempurna, contohnya macam mana? Yang pertama tu sempurna dah, tak perlu yang kedua, tapi masih lagi guna sunat. Pasal apa tu? Sebab kesempurnaan yang wajib akan menjadi lebih sempurna bila yang sunat itu juga menjadi sempurna. Inilah keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW. Bukan makna setengah orang kata macam ni, yang basuh yang pertama dah okey dah, apa perlu yang kedua? Tapi tetap hukumnya adalah sunat. Nabi buat macam tu. Kenapa tu? Kerana yang sunat, yang nombor 2, yang nombor 3 tu dapat menampung kepada yang wajib. Walaupun dalam keadaan yang wajib tu dah sempurna sekalipun, tapi yang sunat tu menambah lagi kesempurnaannya. Sama juga ibadat-ibadat yang lain. Kalau sembahyang sunat tampung dengan puasa, sembahyang wajib tampung dengan sembahyang yang sunat. Puasa yang wajib tampung dengan puasa yang sunat. Sedekah yang wajib, zakat campur dengan sedekah yang sunat. Mungkin ada kekurangan. Itu peranan dia yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab itulah
tariqah atau jalan kita ni membanyakkan yang sunat, nak menampung yang wajib. Sebab tu kalau kita perhati baik-baik masalah ibadat ni perhati tengok-tengok yang wajib lebih banyak ke atau yang sunat lebih banyak. Cuba tengok. Sembahyang wajib berapa? 5 sahaja. Tapi sembahyang sunat ada berapa? Sembahyang sunat ada berapa? Banyak. Puasa yang wajib ada berapa? 30 hari saja dalam sebulan. 30 hari bulan Ramadan, 30 hari saja. Tapi puasa yang sunat ada berapa? Puasa Ashura, puasa nisfu Sya'ban, puasa Isnin Khamis, puasa bulan terang, puasa bulan gelap, awal bulan, puasa hujung bulan, tengah bulan, puasa. Masya Allah, banyak ibadatnya. Apa peranan yang sunat tu? Sebab peranan sunat dia tahu umat. Cuba kita perhati, tengok kenapa dalam keadaan dah dapat 50 waktu solat, tapi minta kurang. Nabi Musa minta kurang. Kenapa macam tu? Sebab Nabi Musa dia kasihan tengok kita Nabi Muhammad ni. Takut nanti bila kita masuk neraka, umat Muhammad masuk neraka sebab tak mampu buat, maka umat dia juga memberi kesan. Umat Nabi Musa memberi kesan. Apa kesannya? Umat Nabi Musa tak dapat masuk syurga sebab Allah Ta'ala dah kata pada kita, dalam hadis Nabi sebut dia kata selagi umat Muhammad semua tak masuk dalam syurga, maka umat yang lain tak boleh masuk dalam syurga Allah. Maka sebab itulah dibanyakkan yang sunat-sunat ni. Sampaikan setakat mana hatta dalam kitab ni dulu mula-mula siap dia kata buat, siap kita bila ada daya ni mula-mula dulu dia sebut dalam kaedah apa? Yang sunat ini, ibadat yang sunat ini tidak ada hadnya. Sampai kamu nak buat sebanyak mana pun silakan. Kalau kita tengok sunat sembahyang sunat ada berapa jenis? Cuba bilang sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang saya tahu ada 4 lah. Tengok sembahyang sunat yang